Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua audiens kita pada petang ini yang sudi meluangkan masa untuk menyertai sesi webinar kita pada petang ini ya. Anda bersiaran secara langsung ya bersama saya Nutritionist Jun dari Unit Promosi Jabatan Kesihatan Negeri Pahang ya. Okey, pada petang ini merupakan siri webinar kita yang ke-8 ya. Jabatan Kesihatan Negeri Pahang telah menjalankan sebanyak 7 siri webinar sebelum ini ya. Ini merupakan siri yang ke-8 ya. Okey, jadi teruskan bersama kami dan share webinar kita pada petang ini kepada lebih ramai lagi audiens untuk kita sama-sama berkongsi ya topik menarik pada petang ini ya. Pastikan anda berada bersama kami sehingga ke akhir siaran ya, kerana kita ada dua hadiah istimewa yang kami sediakan untuk penonton ataupun audiens yang berjaya menjawab soalan ya dengan betul dan tepat ya pada petang ini ya. Okey, dan suka juga saya ingatkan link kehadiran ya ataupun pendaftaran untuk mendapatkan sijil akan kami berikan di akhir sesi pada petang ini. Okey, petang ini saya tidak bersorangan ya, saya ditemani oleh rakan seperjuangan saya ya. Okey, kita ada rakan panel webinar pada petang ini. Silakan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Selamat datanglah saya ucapkan kepada semua audiens yang sudi meluangkan masa dengan kita petang ni Kak Jun. Okey, so pertama sekali saya mohonlah untuk semua yang sedang menonton teruskan untuk share kita punya sesi yang baru saja bermula ini kepada kawan-kawan kan, jiran tetangga, kawan-kawan seofis supaya lebih ramai lagi akan dapat manfaat daripada kami punya perkongsian pada petang inilah. So sebelum tu saya perkenalkan dirilah seperti yang Kak Jun minta. Saya Nuraini binti Paiman, nutritionist AIN yang bertugas di Klinik Kesihatan Tanjung Lalang. Okey. So Kak Jun sebenarnya kan petang ni saya sangat berbesar hatilah kan dapat bersama-sama berkongsi platform dengan Kak Jun. So Kak Jun apa khabar? Petang sihat? Alhamdulillah baik ya. So ini ialah kali pertama kita digandingkan bersama dalam sesi live ini ya. Di alam maya kan petang ni kan. Okey. Saya harap Kak Jun sihat-sihat hendaknya lah. Okey. Untuk masa 1 jam ke depan kita harap kita dapat berkongsilah kepada semua di luar sana. So untuk recap video kita starting tadi kan, kita nampak macam ada satu BT suami yang baru tahu isteri dia sedang hamil kan Kak Jun? Okey. So sebenarnya apa yang kita nak kongsikan dengan kita punya audiens pada petang ni? Boleh Kak Jun ceritakan? Tajuknya, okey. Tajuk kita punya webinar pada petang ini ialah sihat sepanjang kehamilan dengan tips kita ya, hamil ya. Okey. Tapi untuk kita pergi lebih lanjut ya ataupun kita nak cerita lebih lanjut lepas ni lah kan. Tapi sebelum tu apa kata kita tengok dulu video yang kita sediakan ini ya. Okey. Kita dah tengok video tadi ya. Menarik ya. Suami sedang sendukkan makanan kan? Betul, untuk isteri. makan tengah hari untuk isterinya ya. Jadi apa yang kita boleh komen ya daripada video yang kita kongsi tadi tu? Okey, so pertama sekali kan kalau kita tengok daripada VT tadi, kita kena hargailah usaha suami dia yang pertama sekali lah sebab berusaha untuk menjadikan makanan yang berkhasiat kepada isteri yang sedang hamil. So kalau saya boleh rumuskan daripada kita punya video, kita nampak suami tu sedang menyendukkan nasi kan Kak Jun. Dia letak 4 sendok nasi putih. Okey, lepas tu dia ada sendokkan lauk kari kan, kari ikan. Okay. Mungkin dia risau isteri tak cukup makan ikan seekor, cukup ke tambah pula dengan ayam seketol. Okey, tidak dilupakan adalah juga beberapa keping timun yang diletakkan dalam pinggan si isteri. Selepas tu suami bancuh pula satu jenis air yang lain sebagai pelengkap kepada makanan tu. Dia bancuh susu sebab suami rasa susu penting ni untuk ibu yang sedang hamil, isterinya yang sedang hamil kan. Okey. So itu adalah rumusan untuk kita punya video yang sebelum ni, dan segala apa yang
betul atau tak betul daripada video yang kami kongsikan, kami akan rungkaikanlah dalam tips-tips yang kita akan kongsikan sepanjang kita punya sesi webinar. So teruskan berkongsi, terus share panjang-panjangkan. So kita baru nak berkongsi dengan tips yang pertama kan Kak Jun? Ya, betul. Sebenarnya dari video tadi tu kita bolehlah kita tengok ya sama ada pemakanan tu kita perlu perbaiki atau tidak ya. Tapi petang ni apa yang kita nak buat ialah kita akan seperti apa ni Ain cakap tadi, kita akan rungkaikan satu persatu melalui tips yang kita akan kongsikan ya pada petang ini. So, tips kita tu apa sebenarnya Kak Jun? Tips kita, okey, kita akan pergi kepada tips kita yang pertama, iaitu tips yang pertama ialah age ya, hamil ya. Age yang pertama itu ialah kita hanya ambil suplemen yang disarankan oleh pegawai perubatan ya. Okey, nak ambil suplemen ya. Ya, betul. Tapi sebelum tu kan kita nak remind audience kita lah supaya teruskan share, sebab sebelum kita pergi kepada tips yang seterusnya kita nak cerita panjang-panjang ya, cepat-cepat ya, terus ya. Dan kita dalam sesi webinar pada petang ini ya, sebab kita nak kongsikan tips-tips penting ya. Dan juga kita berbalik kepada tips yang Ain tanya tadi ya. Tips kita yang pertama, hanya ambil suplemen yang disarankan oleh pegawai perubatan ya. Okey, saya suka sebenarnya macam mana kita nak mulakan dengan tips yang pertama ni ialah bila seseorang itu ataupun wanita itu hamil ya. Okey, cepat-cepatlah kita pergi ke klinik kesihatan ya untuk kita buka buku pink ni ya. Okey. Mungkin ibu-ibu yang bukan kali pertama lah ya, maksudnya dia telah ada anak sebelum ni ya. Biasa dengan buku pink ni ya, ini ialah kad kesihatan ibu hamil ya Ain. Okey. Jadi kita sarankan sebaik saja mendapat tahu anda hamil, teruskan ke klinik kesihatan untuk buka buku pink ni ya. Okay. Sebenarnya seawal bila kita perlu buka kad pink atau buku pink ni di klinik kesihatan Kak Jun? Okey, sebaik-baiknya sebelum 12 minggu lah Ain. Okay, so sebelum 12 minggu ibu-ibu. Kita nak cepat ya, sebab kita lebih awal kita buka buku ni, lebih awal intervensi jika ada yang perlu dijalankan, kita dapat jalankan ya. Okey, bila anda buka buku pink ini ataupun kad kesihatan ini, bermakna tahap kesihatan dan juga progres kehamilan anda dipantau oleh pegawai perubatan dan juga jururawat yang terlatih ya. Jadi anda tak perlu risau lagi lah ya. So bila anda buka buku pink ni dekat klinik kesihatan, biasanya kita akan dapat apa ya dekat sana, bila kita buka buku ni kita diberikan kita akan dapat beberapa jenis suplemen ya. Inilah yang kita kata beza di antara wanita biasa dengan wanita yang tengah hamil kan. So wanita hamil ni kalau buka buku ni sikitlah ya. Kita akan dapat beberapa jenis suplemen untuk memenuhi keperluan nutrien ibu hamil ya. Biasanya apa ya yang ibu dapat Kak Jun? Okey, biasa dekat klinik kita akan dapat suplemen ni. Kita ada bawa contoh ya dekat sini. Kita ada tablet iron zat besi pil zat besi, kita ada asid folik, kita ada vitamin B kompleks dan juga vitamin C kat sini. Okey, so ini semua merupakan keperluan nutrien yang penting untuk ibu hamil, terutama zat besi ya. Zat besi ni untuk membantu pembentukan sel darah merah yang sihat ya. Dan vitamin C yang kita bekalkan di sini ialah untuk membantu penyerapan zat besi. Okey. So selain pada itu kita ada B kompleks juga ya untuk tenaga ya, dan juga untuk membantu dalam mengurangkan risiko kecacatan lahir ya. Jadi apa lagi yang selalu Ain dapati ya ataupun berhadapan ya bila kita dekat klinik ya dengan ibu-ibu hamil ni? So ini kita adalah keperluan untuk ibu yang hamil kan. Okey. So kita berbalik kepada buku atau kad pink tadi yang biasanya ibu-ibu dah buka bila dah mula tahu hamil kan. So saya rasa mana-mana ibu yang sedang menonton yang memang tengah hamil, so boleh buka buku sendiri masing-masing Okey. So dekat dalam ni ada salah satu bacaan yang memang kita jaga, paras hemoglobin ibu. Okey. So bacaan hemoglobin yang bagus untuk ibu yang sedang hamil mestilah 11 ke atas, daripada mula hamil sampai nak ke proses hujung-hujung nak prepare untuk bersalin lah. Okey. Kalau boleh sampai dah 36 minggu. Ya, betul. Ini nak bersalin ya. Ya, so ibu kena pantau bacaan HB. So kalau bacaan hemoglobin ni berada pada paras bawah 11, kita katakan ibu tu mengalami masalah anemia. Okey. So anemia pun ada beberapa julat lah atau kategori. Kan? Ada yang ringan, kategori sederhana, yang paling teruk pun ada. So cuba semak ibu-ibu punya bacaan paras hemoglobin tu berada pada kategori yang mana. Sebab tu penting untuk kita buka buku pink tu awal, supaya kalau ibu ada masalah dapat dipantau awal progres kehamilan ibu tu ya. Okay. Sebab kalau contoh ibu mengalami masalah anemia kan.
Okay, so anemia ni sebenarnya dia boleh mendatangkan risiko. Risiko bukan sahaja kepada ibu yang sedang hamil tu, termasuk juga risiko boleh berlaku kepada bayi yang sedang dikandung lah. Okey. So ibu mungkin dia ada risiko. Risiko contoh mungkin ada mengalami keguguran kan. Okey, dia ada pendarahan yang teruk semasa proses bersalin ataupun mungkin dia boleh mengalami kematian lah, risiko kan. Okey. Kita memang memang ingin mengurangkan risiko ataupun komplikasi semasa kelahiran nanti ya. Kalau kepada anak pula risiko jika ibu ada anemia, so anak mungkin boleh lahir tak cukup berat lahirnya. Kecil lah, bawah 2.5 kg ataupun lahir pramatang. Okey. Terganggu dia punya proses pembesaran dan risiko kematian pun juga boleh berlaku. Sebab tu kita sarankan untuk ambil suplemen tambahan yang disarankan oleh pegawai perubatan sahaja. Boleh kena ambil testimoni jiran Kak Jen untuk tambah kita punya keperluan ni. So janganlah kita lepas ni cuba-cubalah kan nak pergi beli dengar orang tu cakap produk ni bagus terus nak pergi beli. So elakkan So kita cuba ambil suplemen yang disarankan sahaja untuk mengelakkan risiko semasa kehamilan ya. So selain tu saya tambah kalau contoh ada isu berkenaan dengan pengambilan. So bila sepatutnya kita nak makan bersama apa yang bagus. So kalau ibu-ibu hamil dapat sahaja suplemen yang diberikan oleh pegawai farmasi di klinik-klinik yang berdekatan tu, terus tanya bila waktu yang sepatutnya makan. Dan kami sarankan jika mahu ambil pil tersebut, ambil bersama air yang boleh membantu penyerapan. Okey, contohnya kita akan blend buah untuk jadikan jus. So kita boleh ambil bersama pil suplemen. Ataupun kita ada air suam, kita boleh ada perahan limau nipis, limau kasturi, lemon. Sebab kita nak ada kandungan vitamin C yang boleh membantu penyerapan ubat-ubatan tadi. Ya, betul. Untuk memastikan kita punya paras HB sentiasa berada dalam julat yang sepatutnya. Dan terkawal. Betul. Alright. So kita nak pergi kepada tips kita lah yang seterusnya, iaitu tips kita yang kedua iaitu A Kak Jen. So apa A kita ni? A kita ni ialah amalkan pemakanan mengikut konsep pinggan sihat Malaysia ya. Okey, apa itu konsep pinggan sihat Malaysia ya? Okey, kalau audience boleh nampak di sini ya, dekat saya ni, pada saya ada contoh pinggan sihat Malaysia ya. Okey. So, pinggan sihat Malaysia ni memaparkan konsep suku-suku separuh ya. So, di mana suku yang pertama ini ialah terdiri daripada produk bijirin dan hasil bijirin ya. Okey, kalau kita boleh nampak dekat sini ya. Kalau dekat Malaysia makanan ruji kita ialah nasi lah ya. Tapi kalau audience kita mungkin ada tak suka nak makan nasi, kita tak ada masalah ya, kita tak paksa kena makan nasi ya. Kita boleh makan daripada produk bijirin yang lain, contohnya mi ke, roti ke, bihun ataupun ubi-ubian ya, tak ada masalah. Kadang-kadang masa kita mengandung hamil itulah yang tak boleh lalu nak makan nasi. Betul. Nasi boleh gantikan Kak Jen kan? Boleh. So gantikan dalam kumpulan yang sama daripada kumpulan bijirin. Kerana kumpulan bijirin ini ialah kumpulan karbohidrat yang membekalkan tenaga kepada ibu ya. Okey, lepas itu kita tengok suku yang kedua kita ialah terdiri daripada komponen protein ya. Protein ni kita ada daripada sumber haiwan dan juga kekacang ya. So haiwan ni kita adalah seperti biasa ikan, ayam, daging. Kekacang ni macam-macam jenis kekacang yang ada ya. Okey. So kita pastikan pengambilan kita lengkap ya, seperti mengandungi kumpulan protein ya. Dan seterusnya kita ada separuh lagi ya, pengambilan kita daripada kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Ya, betul. Okey. Dan jangan lupa air kosong. Ya, betul. Bersama pinggan sihat Malaysia kita sarankan semua ibu untuk ambil dengan air kosong sahaja. Tapi pinggan sihat ini nak dimaklumkan ialah asas sahajalah asas kepada pengambilan pemakanan yang sihat ya. Tapi untuk ibu hamil dia sebenarnya pinggan sihat ni untuk individu dewasa yang sihat ya, boleh makan ya menggunakan konsep pinggan sihat Malaysia. Tapi kalau untuk ibu hamil keperluan dia ada perbezaan sikitlah ya. Apa yang berbeza Kak Jen? Apa yang berbezanya ialah ibu hamil tu mesti ada berat asal dia kan bila mengandung, dan dia punya kita panggil BMI lah, body mass index dia ya. Jadi masa ibu hamil tu yang membezakan keperluan dia ialah berapa dia punya julat BMI dia tu, dan tempoh kehamilan ibu tu, trimester ke berapa dia. Jadi pertambahan kalori tu ada ya mengikut trimester kehamilan dia. So ada perubahan, itulah bezanya kan ibu hamil dengan wanita biasa. So ibu hamil ada pertambahan kalori, dia kena ikutlah usia kandungan, lepas tu dia kena ikut
tahap BMI dia daripada sebelum dia buka buku lagi kan, sama ada dia normal ke, kurang berat macam tu kan, lebih berat ataupun obes lah kan. Betul. Kita nak tambah macam mana Kak Jin? Jadi kita nak tambah okey, kalau macam tu boleh tak kita tengok infografik yang kita sediakan dekat sini, macam mana kita nak dapatkan kalori yang kita sarankan mengikut pertambahan bilangan trimester Okey, kalau kita tengok dekat infografik yang kami sediakan di sini ialah anda boleh lihat pinggan sihat ini disarankan untuk waktu makan utama kita ada 3 waktu makan utama, iaitu sarapan, tengah hari dan makan malam. Okey, untuk waktu makan utama ni anda boleh pilih apa-apa saja daripada kumpulan pinggan sihat ni mengikut komponen yang kita agihkan tadilah kategori tertentu. Okey. Tapi bila anda dalam trimester yang pertama perlu tambahan sebanyak 80 kilokalori, jadi disarankan tambahlah satu snack daripada kumpulan snack yang berkhasiat dalam waktu minum pagi Okey, satu kali saja Satu kali disarankanlah. Okey, pada selepas itu bila minggu kehamilan kita telah meningkat, jadi trimester kedua antara 13 hingga 28 minggu tu kita tambah lagi. Ada tambah lagi Ada tambah lagi sebanyak 280 kalori Jadi disarankan kita tambah lagi bilangan snack yang kita boleh ambil, iaitu pada minum pagi dan juga pada minum petang. So ada 2 kali dah lah perubahan di situ. So seterusnya? Seterusnya bila kita dah sampai ke trimester yang terakhir iaitu 29 minggu dan ke atas sehingga tempoh 40 minggu tu, okey, pertambahan kalori itu semakin besar. Semakin besar. Jadi kita boleh tambah satu lagi snack berkhasiat, iaitu pada waktu minum malam lah. Jadi total kalau kita nak kira keseluruhan pengambilan makanan kita daripada pagi sampai malam, kita boleh ada 3 waktu makan utama tambah 3 snack berkhasiat. Jadi totalnya ada 6 kali makan sehari untuk mencapai kalori yang diperlukan oleh ibu hamil Tapi bagaimanapun Ain, sebenarnya ibu hamil ni memang perlu kita bila kita dapat temu janji, biasanya kita akan bagi konsultasi secara individu. Jadi lebih detail untuk kita lihat keperluan individu ni. Jadi apa yang kami sampaikan sini secara sahajalah secara umum So ada apa lagi tak yang Ain rasa kita boleh tambah dekat konsep pinggan sihat ni Okey. So tadi kita dah kongsikan secara umum kan. Jadi macam yang Kak Jun beritahu, kalau contoh ibu ada masalah underlying yang lain, ada masalah obesiti, misal katakan ada masalah kencing manis, dapatkan konsultasi secara individu kan. Itu akan lebih tepat berdasarkan keperluan ibu masing-masing lah. Yang kami sarankan hari ini adalah untuk pengambilan secara umum untuk individu yang BMI dia normal So seperti yang kita ceritakan tadi, bila ada perubahan trimester, so ibu pun ada perubahan jumlah pengambilan snacking tu kan yang kita kata di antara waktu makan. So ibu jangan salah faham bila kita kata snack sihat tu adalah pilihan makanan. Biasa orang panggil snack kadang-kadang makanan kudap-kudap ke apa kan. Okey, so snack itu, pemilihan snack adalah sangat penting lah, terutamanya untuk ibu yang sedang hamil. Okey, sebab apa? Snack ni pun ada juga kita beritahu antaranya adalah snack yang tinggi kalori, ada snack yang padat nutrien, ada yang padat kalori. Okey, so jadi bagi memenuhi keperluan ibu hamil, keperluan nutrien yang meningkat semasa hamil tu, kita perlu sarankan ibu untuk ambil snack yang padat nutrien. Okey, so boleh kita kongsikan infografik selepas ini antara contoh-contoh snack-snack padat nutrien yang kita harap ibu boleh pilih dengan lebih bijak lah. Okey, contoh kita boleh tunjuk, kita ada yang disarankan sandwich daging, campur dengan sayur, ada contohnya tahu sumbat, kacang kuda rebus, salad dan juga ayam cincang kan. Okey, di sebaliknya contoh beza tau Kak Jun kan. Contoh kita ambil ke kacang, salad ke kacang dengan kita makan pisang goreng cheese, yang baru tu ada lele dia letak pula lagi cheese dekat atas kan. Okey. So of course dia akan tinggi kandungan kalori, gula, lemak. Sebenarnya kita tak nak lah ibu-ibu ambil yang padat kalori semata-mata. Kita perlu ambil yang padat nutrien lah. Yang penting Sebab tu bila ada 3 kali makan yang utama, kita top up dengan yang snacking tu. Sebab ibu hamil biasa Kak Jun kejap-kejap lapar. Kejap lagi lapar lagi kan. Jadi bagi memenuhi juga fitrah ibu hamil yang memang suka kudap ni, tak ada masalah, boleh ambil makanan yang sedikit tapi kerap bagi memenuhi keperluan nutrien yang semakin meningkat mengikut trimester kehamilan. Sebab tu kita sarankan lah, kalau ambil 6 kali tu saya rasa insya-Allah tak ada masalah. Yang ini mesti cukup Cumanya macam Ain cakap tadilah,
kita nak pilih yang tinggi kalori ataupun tinggi nutrien ya. Betul. Kalau ibu-ibu pilih yang tinggi nutrien ya, kita tak akan lapar ya. Biasa kalau kita ambil kurang ataupun mengalami kekurangan nutrien tertentu, kita akan rasa tak puas bila Kalau makan. kita makan benda manis kan, Ya, kadang-kadang kita akan rasa lebih rasa macam belum kenyang. Makan lagi. Nak makan lagi kan. Terutama bila kita makan makanan yang tak seimbang ya. Betul. Okey. So seterusnya ya, selepas kita dah tengok contoh-contoh snack ni, apa lagi kita nak share ya untuk petang ni ya? Kita ada tips lagi. Sebelum kita pergi kepada tips yang ketiga, kami alu-alukan semula ya kehadiran viewers-viewers yang baru bersama kita pada petang ini. Kami ucapkan selamat datang bersama kami dengan tajuk webinar kita pada petang ini adalah sihat sepanjang kehamilan dengan Kehamilan sihat dengan tips hamil tu ya. Dengan tips hamil. Kita dah pergi kepada dua tips untuk makluman semua. So kita pergi pada tip H dan juga tips A. Okey, so sebelum tu dah berapa viewers kita pada untuk petang ni? 102 orang ya. Tahniah tahniah kepada anda ya kerana sudi meluangkan masa untuk menimba ilmu bersama kita ya pada petang ini ya. Okey. Sebelum seperti yang Kak Jun ada maklumkan pada awal sesi tadi, kita ada beberapa soalan kan? Kita ada 2 soalan untuk diajukan kepada audiens kita ya. Soalan kita nak kongsi sekarang. Yang pertamalah sebabnya kita harap pemenang ni kita akan umumkan di akhir sesi lah. Okey, ini adalah soalan yang pertama. Okey. Apakah yang menggalakkan penyerapan zat besi? Okey, saya ulang sekali lagi. Apakah yang menggalakkan penyerapan zat besi? Audiens di luar sana yang mana tahu jawapan boleh terus tulis di komen. Admin akan cari siapa yang berikan jawapan yang paling tepat dan cepat. Okey, so kita akan umumkan di akhir sesi lah. Okey, so itu soalan yang pertama ya. So kekal bersama kami. Apa tips? Okey, sehingga ke akhir sesi. Apa tips kita yang ketiga Kak Jen? Tadi kita dah pergi tips H dan A, dan kita nak masuk ke tips yang ketiga, tips M kita. Apa M kita ialah kita nak cerita pasal makan lebih sayur dan buah. Okey, kenapa kita nak cerita pasal makan lebih sayur dan buah Kalau kita tengok ya Ain, dalam kajian yang dijalankan atau dalam tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan tahun 2019 kita dapati ramai dewasa kat Malaysia ni lebih 90% yang kurang makan sayur dan buah mengikut saranan mengikut saranan Piramid Malaysia di mana Piramid Malaysia menyarankan 3 sajian sayur dan 2 sajian buah setiap hari Memang ramai yang tak makan mengikut. Maksudnya rakyat Malaysia ni kurang gemar kepada buah dan sayur. Betul tak Jen? Berdasarkan tinjauan tu, okey. Kita ambil maklum. Saya pun tak pasti kenapa, mungkin dari segi faktor lah nak dapatkan buah-buahan dan sayur-sayuran tu agaknya kot. Okey, tapi kita nak ceritalah kepentingan kumpulan ini kepada audiens semua Okey. So tadi kita cerita awal-awal terutama untuk ibu hamil dia akan dapat suplemen untuk zat besi untuk membantu meningkatkan penghasilan sel darah merah Okey, suplemen zat besi ni Ain, dia ada kesan sampingan. Okey, kesan sampingannya mungkin tak samalah dengan setiap ibu kan. Setiap ibu mungkin berbeza kan, ibu lain-lain. Tapi antara kesannya ialah boleh menyebabkan sembelit. Okey. Jadi ibu-ibu hamil ni memang kita sarankan ambillah hidangan sayur dan buah yang disarankan 3 sajian sayur setiap hari, 2 sajian buah setiap hari untuk mengelakkan masalah sembelit Okey. Selain itu kita juga kan sekarang ni kan dengan pandemik dan sebagainya kan musim ramai orang tak sihat kan Jen? Ya, betul. Pengambilan buah-buahan dan sayur ni membekalkan kita dengan nutrien yang badan kita perlukan. Jadi kalau vitamin-vitamin ni sangat pentinglah untuk menguatkan kita punya imun atau daya tahan tubuh Jadi sebaiknya kita amalkan pemakanan yang sihat, yang lengkap dengan kumpulan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari Okey. Dan apa lagi Ain, kita selalu cerita pasal tabiat pemakanan Okey, selain seperti kita jumpa ibu dekat klinik, kita juga jumpa anak-anak Betul. Kadang-kadang susah juga nak cakap anak ni, ibu selalu datang bagi tahu kita anaknya tak suka makan sayur, tak suka makan buah. Jadi macam mana nak nasihatkan bila ditanya ibu, rupa-rupanya ibu pun
kurang makan sayur dan buah. Jadi macam betul. mana nak suruh anak tu makan ya. Jadi untuk membentuk tabiat pemakanan yang sihat ya, sebenarnya bermula daripada ibu tu sendiri dan daripada diri kita lah. Jadi kalau kita nak ajar orang untuk makan yang sihat, kita harus tunjukkan contoh dan teladan ya. Jadi bentuk tabiat pemakanan yang sihat daripada ibu tu sendiri awal lagi ya. Saya rasa itu sajalah yang kalau kita nak cerita pasal kepentingan kenapa nak makan lebih buah dan sayur ni kan. Jadi I nak cerita tak macam mana kita nak nak ambil buah dan sayur ni, macam mana pula, apa contoh-contohnya? So, macam yang saya boleh rumuskan daripada apa yang Kak Jun cerita, tabiat tu bentuk daripada ibu lagi kan. So, ibu tu nak bentuk tabiat seawal kandungan lah kan. Okey, kalau contoh anak dah keluar, baru ibu nak makan atau belajar makan sayur, nak dapat ke anak, lambatlah kan. Jadi kalau contoh anak tu tak makan sayur, tak boleh nak salahkan orang lain lah kan. So ibu kena tengok balik dia, sama ada dia sendiri makan sayur atau tidak kan. Okey, so untuk ibu hamil tu, kita galakkan pengambilan lebih sayur dan buah. Makan lebih tu sebab kita nak elakkan mungkin ada yang ada masalah kesan sampingan lah daripada suplemen yang diberikan oleh pegawai perubatan tadi kan. Okey. So kalau nak tanya apa sebenarnya sayur atau buah yang bagus kan yang nak diambil oleh ibu-ibu hamil ni. So secara umum kita sarankan ibu untuk ambil 5 warna sayur yang memberikan 5 rasa dan juga kenapa kena ambil 5? Kalau kita tengok Kak Jun kan dekat luar, dekat pasar raya ke dekat mana-mana, kalau kita tengok sayur dan buah dia ada pelbagai warna kan. Okey. Betul. So sebenarnya pelbagai warna tu dia memberikan pelbagai nutrien. Okey, jadi ibu hamil perlulah makan pelbagai warna sayur dan buah tu untuk memenuhi keperluan nutrien dia yang pelbagai yang semakin meningkat tu. Okey, so 5 warna yang kita galakkan ibu untuk ambil. Yang pertama sekali, yang paling basic memang kebanyakan ni sayur adalah warna hijau. Warna hijau lah ya. So warna hijau ni Kak Jun dia asalnya membekalkan kita zat besi lah. Okay, Kak Jun, so bagi saya contoh, apa dia sayur yang berwarna hijau? Sebab saya bekerja dekat Pahang kan, saya mesti nak cari sayur yang paling popular kat Pahang lah kan. Sayur apa yang popular kat Pahang? Maman. Okey, maman. Biasa kan dengan maman kan. So maman hijau. Warna hijau dan tinggi juga dengan zat besi ya. Zat besi. Okey, tu selain kalau kita kata sayur, buah yang warna hijau. Buah hijau ni biasalah kita dapat buah apple lah kan. Apple yang paling basic kan ada. So ibu kalau nak pilih boleh ambil daripada yang pertama adalah kumpulan yang warna hijau. Okey, yang kedua kita sarankan ibu-ibu juga untuk ambil sayur dan buah daripada kumpulan atau warna merah. Merah ni dia membekalkan lycopene lah kepada kita so nutrien dia berbeza. So apa yang Kak Jun boleh berikan contoh kepada saya sayur yang berwarna merah. Okey, sayur warna merah kita ada lada benggala. Lada benggala merah tu capsicum kan. Ya. Kita ada cili merah juga. Betul. Selain tu tomato lah ya. Betul, tomato salah satu benda. So colourful kan, kita dah ada hijau, kita dah ada merah. So apa kala ketiga warna yang kita sarankan untuk ibu ambil adalah warna jingga ataupun warna kuning macam tu kan. So dia membekalkan vitamin C. Okey. So sebagai contoh yang paling mudah mungkin saya boleh bagi buah tu betik. Kan? Okey, sayur kita boleh ada. Kalau dekat sini kan, kalau dekat belah-belah kampung lah. Betul kan saya akan jumpa banyak labu Betul, labu. Kadang-kadang ada juga yang makan lobak kan. So warna dia yang kekuning-kuningan tu dia membekalkan vitamin C. Macam kita tahu vitamin C, vitamin A juga. Betul, ada banyak juga vitamin-vitamin lain. Bukan satu sahaja dalam tu. So seterusnya yang keempat, kita galakkan juga ibu untuk ambil sayur atau buah daripada warna putih. Putih pun banyak juga kan Kak Jun. So kalau putih, sayur tu sayur apa? Sayur putih ni jenis macam kita katakan apa tu? Lobak, bukan lobak, apa tu? Bunga kobis. Bunga kobis. Lepas tu kita ada jenis yang macam kobis-kobis lah. Betul. Jenis macam tu ya, di warna putih. Kalau contoh buah, kita boleh dapat buah warna putih apa ya? Jambu batu. Ya betul, jambu batu. So kita dah ada hijau, kita dah ada merah, kita ada jingga dan kita ada warna putih. So yang terakhir kita galakkan untuk ambil warna ungu membekalkan antosianin kepada kita lah. So ungu memang kita mudah juga kenal seperti contohnya kobis ungu lah. So banyak dekat pasaran kan, senang nak cari. Terung kan. Lepas tu kita ada buah naga. Kita ada lagi apa ya? Anggur. Beetroot. Ya betul. Warna ungu lah ya. So bila kita kata pada ibu hamil, makanlah lebih sayur dan buah sebabnya
perlu ambil daripada warna yang berbeza. Sebab kadang-kadang ibu pun ada dia punya kesukaan kan. So, tak boleh ambil yang ini, tak ada masalah. Kita boleh tukarkan dalam kumpulan yang sama. Tak suka yang ini, boleh ambil yang ini. Tapi setiap warna memang membekalkan nutrien yang berbeza. Okey, cerita pula tentang masak sayur ni ke, kadang-kadang kita ada juga tips-tips mudah yang kita boleh kongsikan macam mana nak pastikan nutrien dalam sayur tu boleh kekal. Okay. So biasa Kak Jun, kalau masak sayur, basuh dulu ke potong dulu? Kalau saya, semua sayur yang saya beli kat luar, saya balik, saya kupas-kupas, saya rendam dulu. Rendam, lepas tu dah basuh bersih-bersih, baru saya potong. Okay, lepas tu terus masak. Okey, betul. So itu adalah tips yang paling mudah untuk kita kekalkan nutrien. So basuh dulu pada air mengalir, potong, terus masak. So kita remain dia punya nutrien lah. Nutrien lah. Ibu-ibu hamil pun kena berjaga-jaga kan. Contoh kita dah suruh ambil banyak sayur dengan buah ni, pastikan kalau ambil ulam-ulaman, kalau ambil sayur-sayur yang segar kan, sayur-sayur kampung yang baru petik-petik ni semua, pastikan memang betul-betul bersih lah cara menguruskannya. Tadi Ain cerita kita nak kekalkan nutrien. Jadi kalau kita nak kekalkan nutrien, cara kita sepatutnya bila kita masak tu kita kurangkanlah dedah daripada haba. Betul. Tapi bila kita makan mentah ni, terutama ibu hamil lah, kena berjaga-jaga ya. Kita tak boleh sembarangan ya, kena pastikan bersih betul-betul ya. Kita tak nak ada pencemaran ya. Nanti ibu boleh kena masalah kata sakit perut dan sebagainya, mungkin keracunan makanan. Mungkin kecacingan pun boleh juga ya. Tak dinafikan lah. Okey. So itu antara tips kita yang ketiga lah Makan lebih sayur dan buah. So kita harap lepas ni ibu-ibu hamil dah dengar kat sana rasa penting sayur ni, nak elakkan sembelit daripada makan ubat zat besi tu, ambillah banyak sayur dan buah. Okey Kak Jun, so apa tips kita yang seterusnya? Okey, sebelum kita pergi tips yang seterusnya, saya nak ucapkan selamat datang kepada audiens kita yang baru menyertai kita pada petang ini. 120 berapa ya Ain? 170. 170 orang. Okey, tahniah ya. Dan terima kasih kepada audiens yang meluangkan masa bersama kita pada petang ini ya. Okey, kita recap sikitlah tips yang kita yang baru hadir kan. Baru yang pada petang kita hadir kita dah tanya satu soalan. Lupa pula nak recap balik soalan tadi. Okay, soalan yang pertama, soalan pertama tak pasti admin dah check belum ada pemenang ke tidak, tapi soalan yang pertama adalah apakah makanan yang menghalang penyerapan dan menggalakkan rasanya menggalakkan pula. Okey, soalan kita yang pertama tadi ya. Okey. Lepas tu kita recap tadi. Kita dah tengah recap apa yang kita dah kongsi setakat ini ya. Yang pertama, tips kita pertama iaitu hanya ambil suplemen yang disarankan oleh pegawai perubatan. Lepas tu kita kena amalkan pengambilan pemakanan sihat mengikut konsep suku-suku separuh, dan yang sebentar tadi kita kongsikan ialah makan lebih sayur dan buah. Okey. Kita nak kongsi pula tips kita yang seterusnya. Tips kita yang keempat iaitu air. Air itu apa? Ingat untuk minum susu. Kenapa susu pula? Ini benda yang paling kadang-kadang kalau kita jumpa dengan ibu di klinik kan, ada macam-macam cerita. Minum susu ke ibu? Kalau jawab susu tu, saya mesti akan tanya lagi. Susu apa yang ibu minum ya? Tapi Ain selalu tak dapat dia bagi tahu susu apa ya Ain ada kat klinik. Kadang-kadang dia akan kata ada minum susu segar, kadang-kadang ada susu yang selalu campur dekat dalam kopi tu ya. Susu manis, susu tindo. Tapi saya nak ingatkan audiens kita pada petang ini ya, bila yang kata minum susu manis tu, cuba balik cek label dekat tin tu, dia tulis susu ke ataupun dia tulis krema pekat manis ya. Sebab ada beza ya susu dengan krema pekat manis. Sebab krema pekat manis tu dibuat daripada lemak dan gula ya, untuk maniskan dia. Okey, jadi pastikan ibu-ibu hamil ambil susu ya. Okey, kalau ikut saranan kita dalam piramid makanan Malaysia ya 2020, kita disarankan ambil 2 hidangan susu sehari ya. Okey. So susu apa-apa pun boleh. Ibu-ibu tak perlulah nak berbelanja lebih nak beli susu formula khas untuk ibu hamil ya. Ada ke formula khas untuk ibu hamil? Adalah banyak jenama-jenama di luar yang dia label kan untuk susu ibu hamil lah biasanya kan. Sebenarnya tak perlu pun, ibu boleh beli susu tepung biasa untuk keluarga tu, ibu boleh beli susu segar, ibu boleh minum susu yang dipasturkan, susu yang ada perisa, apa-apa susu lah yang susu lah ya, yang bersesuaian dengan keadaan ibu lah. Dengan keadaan ibu, cita rasa ibu dan juga ekonomi ibu lah ya. Kita nak kata begitu nanti beli susu mahal-mahal tak mampu nak teruskan pula sampai ke akhir ya. Okey. Jadi kita boleh tengoklah, kita ada sediakan satu infografik untuk menunjukkan
apa ada dalam susu tu ya. Kenapa kita galakkan sangat kan? Ibu Kenapa kita ni ya? untuk minum susu. Okey, kalau kita tengok dekat sini dalam satu gelas susu ada banyak khasiat ya. Okey, satu gelas susu dalam 250 ml itu ya, kita ada tenaga ya. Dia membekalkan tenaga sama dengan 2 keping roti ya. Banyak ya. Nampak je satu gelas. Galakkan ibu minum susu ya. Okey, kita ada kandungan protein ya yang sama dengan 2 biji telur. Dan juga yang paling kat sini selalu kita nak pentingkan ya untuk ibu hamil ialah kalsium ya. Tinggi ya kandungan kalsium dalam satu gelas susu, kita ada 300 mg ya. Kalsium dalam satu gelas susu yang bersamaan dengan 5 cawan ya sayur sawi ataupun 6 keping tahu. Banyak tu. Selain pada tu kita ada juga vitamin A, vitamin D dan juga kalium ya. Jadi pastikan ibu hamil ambil sajian susu seperti yang disarankan ya, sebab nanti kita memerlukan keperluan kalsium ya sepanjang hamil ni ya. Memang ada keperluan ni. Nanti Ain akan ceritakan sikitlah keperluan kalsium ya semasa hamil ni kan. Okey. Okay, silakan Ain. So, bila kita cerita pasal susu tadi ni, so semua ibu yang tak ada masalah apa-apa, yang tak ada kencing manis ke, obesiti ke, boleh ambil apa saja jenis susu. So susu ni salah satu benda yang penting ada dalam susu. Tadi kita kata apa, Kak Jun? Kalsium. Keperluan kalsium semasa hamil memang agak tinggilah. Paling tinggi semasanya adalah semasa remaja lah sebenarnya. Tapi kehamilan pun salah satu fasa yang memerlukan kalsium intake yang banyak lah kan. Okay. So seperti yang Kak Jun dah ceritakan tadi, tak semestinya ibu hamil perlu minum susu yang spesifik untuk ibu hamil. Minum apa saja jenis susu, kerana jika ianya susu, dia memang akan membekalkan kalsium. Okey, so berapa kita nak tahu keperluan kalsium seharian untuk ibu hamil. So ibu hamil perlukan lebih kurang 1,000 mg kalsium satu hari. Ya, satu hari yang panjang tu diperlukan 1,000. So berbalik kepada infografik yang Kak Jun ceritakan tadi, so satu gelas 250 tu membekalkan lebih kurang 300 mg. Contohlah kita dah minum 2 gelas satu hari kan, seperti saranan teramis. So kita dah dapat 600 kan dekat situ. 600 mg. Okay. So bila kita dah ada 600 mg, selebihnya yang untuk mencukupkan 1,000 tu kita boleh ambil daripada pelbagai jenis makanan yang ada. Ibu jangan kecilkan fokus hanya nak dapat kalsium daripada susu. Dalam sayur-sayuran berdaun pun ada kalsium. Dalam tahu, tofu, ke kacang pun ada kalsium. So ibu boleh top up daripada makanan. Kenapa ibu perlukan kalsium? Sebenarnya kadang-kadang kita tertanya-tanya kan. Kita perlu minum susu ni, ibu hamil perlu minum ni untuk baby ke sebenarnya untuk ibu kan? So ibu. Sebab tu kadang-kadang ibu pilih yang the best punya susu lah kan, untuk pastikan anak tu dapat nutrien yang paling terbaik. Tapi sebenarnya ibu hamil perlu minum susu adalah untuk diri dia sendiri. So anak atau bayi dalam kandungan ni dia biasanya akan serap apa yang sedia ada daripada ibu tu. Jadi ibu macam mana nak top up semula kalsium yang semakin betul, dia mesti makanlah daripada pengambilan seharian dia ya. Kalsium tu dia dapatkan untuk diri dia sendirilah. Betul. So kita dah cerita pasal susu ni, kadang-kadang ibu pun akan tanya, bila sebenarnya nak minum susu kan? Okey. Bila-bila ke? Kalau kita recall semula video yang pertama tadi yang suami bancuhkan susu tu dia ambil dengan makan tengah hari. Okey. So kita nak semua ibu-ibu di luar sana, para suami lah, tak kisahlah perlu tahu susu tidak boleh atau kita tidak galakkan diambil bersama. Yang pertama tadi tak boleh ambil bersama suplemen zat besi yang disarankan lah. Dan yang kedua, kita tak galakkan untuk ambil dengan makanan utama. Kenapa? Sebab kalsium ni walaupun dia bagus, tapi dia boleh mengganggu penyerapan zat besi, ya kan? So dia akan menyebabkan rugilah kan. Kita dah makan banyak macam-macam, ada ubat, ada tinggi zat besi. Lepas tu kita halang penyerapan dia. Betul, dengan minum susu. So susu ni kita boleh ambil mungkin sebagai snacking di antara waktu makan tadi tu lah, jaraknya jauh. Ada 3 tadi tu kan. Jadi selang ni. Betul, yang jarak jauh daripada pil dan juga jarak jauh daripada makanan utama. Itu adalah tips kita yang keempat lah untuk kita ingat untuk minum susu. Okey. Selepas tu, apa lagi yang kita nak kongsikan ya? Ain, lepas ni ada lagi ke tips ke ataupun soalan yang kita nak tanyakan pada audiens kita? Sebelum kita bergerak ke arah tips yang terakhir sekali, ingin kami kongsikan dulu soalan kita yang kedua. Okey. Kami jemput audiens semua untuk terus share, kongsi. Okey, ini kita paparkan soalan yang kedua. Okey, so saya bacakan di sini.
apakah nutrien yang paling penting dalam segelas susu yang diperlukan oleh ibu hamil? Tadi Kak Jun dah cerita dalam nutrien tu dia ada macam-macam kan. So kami tak nak yang macam-macam tu. So, apa satu jenis nutrien yang paling penting dalam segelas susu yang diperlukan oleh ibu hamil? So siapa-siapa yang tahu? Cepat ya jawab dengan betul ya. Tepat dan cepat, nanti kita akan umumkan untuk dapatkan hadiah misteri kita daripada Pusat Makanan Negeri Pahang lah. Okey. Kita dah habis ya 2 soalan yang untuk ditanyakan kepada audiens kita dan kita telah pergi ke tips yang keempat dah ya. Masuk tips yang terakhir kan? Betul. Tips yang okey, tips yang last ni ialah L ya. Betul. So HAMIL. Senang ya. Senang untuk ibu-ibu hamil untuk ingat ya supaya anda dapat kekal sihat sepanjang kehamilan dengan tips hamil. Okey. So L yang terakhir ni ialah apa ya? Kalau kita nak cerita dulu ke kita nak terus kongsikan video ni? Kita cerita L tu dulu apalah Kak Jun. L tu ialah lakukan senaman antenatal yang sesuai ya. Okey. So ibu hamil perlu bersenam. Perlu bersenam, satu tips yang kadang-kadang masa hamil ni lah kita berehat. Inilah masanya untuk bersenang-senang. Rupanya kita perlu digalakkan untuk bersenam. Jadi apa ni, kita jangan kata ibu hamil kena berehat sahaja sepanjang kehamilan ni. Perlukan senaman, tapi dengan kita kata ada bukan saranan dia ya. Okey, kita boleh saksikan video yang kami disediakan oleh kita pegawai fisioterapis ya, Puan Tengku Haziana, Tengku Harun dari Klinik Kesihatan Tanjung Alang ya. Okey, jom kita saksikan. Memulakan aktiviti senaman ini adalah selepas 4 bulan kandungan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali sehari. Ibu dinasihatkan supaya tidak melakukan senaman atau memberhentikan senaman sekiranya terdapat tanda-tanda seperti berikut. Sesak nafas sebelum senaman bermula, berasa pening, sakit kepala, sakit dada, berasa lemah otot, kejang betis atau pergerakan janin kurang dari biasa, terdapat tanda akan bersalin seperti kebocoran sel ketuban atau pendarahan faraj. Lakukan dalam posisi yang selesa seperti duduk atau baring atau berdiri. Untuk kekuatan, tarik lantai pelvik seperti menahan air kencing atau menahan air besar dan rehat selama 1 saat. Untuk ketahanan, tarik otot lantai pelvik dan kemud 10 saat. Lakukan berulang kali sebanyak 10 kali. Sebagai peringatan, semasa melakukan senaman ini, bernafaslah seperti biasa. Sebelum melakukan senaman ini, ibu perlu membuang air kecil terlebih dahulu. Senaman ini dilakukan secara berkala untuk meregangkan otot lantai pelvik dan otot peha agar memudahkan proses bersalin. Senaman otot lantai pelvik atau senaman Kegel boleh dilakukan semasa hamil dan juga selepas bersalin.
ini adalah penting untuk mempertingkatkan kekuatan dan kelenturan otot lantai pelvik sebagai persediaan untuk proses bersalin. Otot yang kuat boleh menghindarkan kebocoran kencing. Senaman pelvic rock dapat mengekalkan mobiliti persekitaran pelvik dan mengurangkan sakit belakang. Senaman mobiliti anggota atas dilakukan untuk meningkatkan pengaliran darah. Teknik pernafasan dan relaksasi adalah sangat penting untuk ibu hamil kerana ia boleh meningkatkan isi padu paru-paru, meningkatkan keupayaan fizikal, mengurangkan stres. Terdapat dua jenis teknik pernafasan iaitu pernafasan diafragma dan juga pernafasan sisi dada. Kedua-dua senaman pernafasan ini juga dapat membantu dalam proses relaksasi. Senaman ini boleh dilakukan dalam posisi baring, duduk atau berdiri. Okey, kita dah tengok video senaman antenatal tadi ya. Banyak jenis senaman yang dikongsikan ya. Jadi bergantunglah pada ibu hamil itu sendiri untuk memilih senaman yang bersesuaian dengan mereka. Tengok keadaan diri dulu kan, sama ada betul. dia mampu ke atau tidak. Jangan paksa sebab kadang-kadang kita tak tahu tahap kita ni boleh ke tidak untuk bersenam kan. So dapatkan saranan yang paling kita rasa baik untuk diri kita lah dengan fisioterapi di klinik yang berhampiran kan. Tapi kalau senaman antenatal ni sebenarnya untuk proses bersalin sendiri kan, teknik pernafasan tu saya rasa memang sangat membantu lah. Sangat membantu. So ibu-ibu yang memang kadang-kadang kita kata kita dengar banyak tapi kadang-kadang dalam labor room tu kadang-kadang apa pun dah tak ingat kan. Tapi teknik pernafasan tu skill yang sangat saya rasa bermanfaat lah. So kalau ibu-ibu yang sedang hamil hari ni boleh belajar teknik-teknik pernafasan yang sangat bersesuaian, terutama membantu dalam proses kita punya kelahiran lah. Okay, so itu adalah tips kita yang terakhir Kak Jun kan. Okey, betul El. Okey. So kita recap lah semua. Betul? Kita dah habiskan balik. Kita recap balik tips kita yang pertama tadi ialah hanya ambil suplemen yang disarankan oleh pegawai perubatan. Lepas tu tips kita yang kedua, amalkan pengambilan pemakanan sihat mengikut konsep pinggan suku-suku separuh. Dan yang ketiga, makan lebih sayur dan buah. Tips yang keempat ialah ingat untuk ambil susu. Dan tips kita yang terakhir tadi baru kita kongsikan, lakukan senaman antenatal. Jadi kita dah selesailah kesemua tips yang kita kongsikan ya. Sebenarnya apa yang kita kita kongsikan sepanjang sesi webinar ni boleh menjawab soalan yang dalam video tadi tu, sama ada video yang kita tunjuk tu kan betul ke tak pengambilan makanan dia ya. Jadi audiens sekarang boleh dah dapat kita kata gambaran lah yang sebenarnya macam mana nak olah balik ataupun nak betulkan balik pengambilan makanan yang ditunjukkan tadilah ya. Suami tersendiri betul. Jadi apa kepentingan tips hamil ni yang kenapa kita kongsikan tips ini semua ya. Sebenarnya kita bila ibu hamil ni kita nak pastikan kita kata progres kehamilan dia berada dalam keadaan baik, dia sihat ya, dan terutamanya kita nak elakkan kita nak pastikan pertambahan berat badan ibu semasa kehamilan ni dalam julat yang disarankan ya. Kita tak nak ibu hamil terlebih berat ataupun tak naik berat badan sampai jadi kurang berat badan semasa hamil ni ya. So ada dua risiko lah, kat situ terlebih dan terkurang juga ya. So kita nak elakkan. Dan satu lagi kita cerita pasal anemia ya. Kenapa time ni penting, kenapa kita cerita pada masa sekarang ni Ain ya? Betul, sebab bila kita kata ibu ada masalah anemia, kita kata dah kesannya tak berapa elok. Kalau kita kata pasal peningkatan berat badan kan, kalau ibu yang memang sedang mempunyai buku Kad Pink ni sekarang ni boleh tengok kat dalam buku ni pun sebenarnya ada tunjuk
kita punya kenaikan yang sepatutnya, berapa ikut kita punya zulat BMI lah. So ibu-ibu boleh cek balik apa sebenarnya yang ada dekat dalam buku yang misi-misi bagi ni. Sebab kadang-kadang kita balik tak baca kan. So kat sini dia memang tunjuk berapa kita punya kategori BMI, berapa berat yang sepatutnya kita naik sepanjang kehamilan. Jadi bila ibu-ibu di luar sana amalkan tips hamil yang kami kongsikan, kami harap ibu-ibu dapatlah elak kenaikan yang terlalu banyak melebihi julat atau yang kurang daripada sepatutnya ikut pula, individu ibu masing-masing lah keperluan. Satu lagi yang mungkin boleh kita tambahkan, bila kita amalkan tips hamil, macam kita tahu sekarang ni kadang-kadang anak-anak kita lah ada banyak sangat masalah-masalah yang paling kita sekarang, ada bantut kan, ada isu kurang berat badan. Sebab kita nampak trend ni, Malaysia ni dia menuju ke arah kita panggil kita kata double burden of malnutrition, malnutrisi berganda, masalah malnutrisi berganda, kita ada under dengan overnutrition dan juga kita ada sekarang ni masalah anemia. So 3 triple burden dah sekarang. So kita nak elakkan perkara ni daripada menjejaskan generasi Malaysia lah pada masa depan ni. Jadi kita kawal ataupun kita tackle isu ni dari peringkat awal lagi. Kehamilan lah. Kehamilan lagi. Yang So penting. kita kata kita bagi tempoh kritikal ni kita namakan 1000 hari pertama. Saya harap audiens dekat luar sana biasa dengar, pernah dengar ataupun boleh cari lepas ni maklumat lanjut tentang 1000 hari pertama kehidupan ya. So tempoh yang kritikal untuk kita kata perkembangan dan pertumbuhan bayi waktu ni lah. Waktu hamil ni kan sebabnya tempoh 1000 hari pertama ni kita ada daripada awal ni masa ibu tu mula tahu dia dapat dia mengandung sehingga 9 bulan ya. So daripada tempoh tu kita ada 270 hari lah kat situ. Selepas tu diikuti dengan tempoh kelahiran dan sebagainya lah. Kita tak ceritalah sampai 1000 hari tu. Tapi kita mula daripada tingkat awal kalau kita kira total 1000 hari tu sampai umur bayi tu berusia 2 tahun lah ya. Okey, so ini memang tempoh yang kritikal untuk memastikan kita punya generasi ataupun anak-anak kita membesar dari segi mental dan fizikal dengan sempurna ya. Okey. So selain pun mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit yang semakin meningkat trend dia ya. Ya, kita pun risau kan, takut kan. So rumusan daripada kita punya perkongsian tips hamil tu dia sangat berkaitan dengan perkembangan anak-anak lah. So jaga jangan bila anak dah lahir tapi seawal mengandung bila tahu start mengandung tu dah kena jaga kan. Betul yang kita panggil 1000 hari pertama kalau nak ikut kan sebenarnya disarankan sebelum merancang untuk hamil kita dah kena start lagi sebab tu kita ada klinik PPC prakehamilan ya. Okey. So sebenarnya lagi awal kita bermula lagi baik ya. Okey, kita dah recap semua ya. Kita nak tengok soalan. Kita nak tengok soalan sikit lah untuk audiens kita ajukan hari ni. Boleh kita jawab mana-mana yang kita rasa bersesuaian. Okay, so saya bacakan sikit Kak Jun supaya kita boleh tengok lah. Okey, so yang pertama daripada Wan Ruziana Wan Hanapi. Okey, dia kata kat sini mohon Fesi senaraikan jenis snack untuk minum malam. Minum malam memandangkan berat hamil ikut BMI dan pasien tak naik berat ikut BMI. Okey, so maksudnya dia minta kita terangkanlah tentang snack ya? Makan malam kan, minum malam. Tapi sebelum kita pergi kepada snack, kita kena tengoklah makan utama ibu tu dulu ya. Itu sebab turut penting ya. Yang penting kita tengok ada tak kalau ikut saranan ni dia ada keperluan kalori seharian ya. So jika ibunya contohlah kalau pengambilan waktu makan utama dia pun tak mencukupi ya. Contohnya kita punya saranan untuk nasi 2 sendok kan, ibu cuma makan 1 saja. So memang dah tak cukup dah dekat situ, kalorinya rendah. Lepas tu kalau kita saranan dia macam ikan macam ni seekor, ibu ambil separuh jadi tak cukup. Katalah ibu dah berjaya melengkapkan pinggan sihat dia untuk 3 waktu makan utama, waktu snack tu kita tengok berapa lagi yang kita boleh tambah ya. Okey, kalau ibu tu perlu untuk tambah dari segi kalori untuk meningkatkan berat badan, kita pilih snack yang mempunyai kalori yang agak tinggi lah, lebih tinggi ya. So kalau dia nak minta contoh snack malam dia kata susu boleh je minum kan malam. Susu boleh je waktu malam. Susu adalah snacking yang sihat lah. Sebab tadi kita tengok tadi kalori dia 1 gelas susu dah 150 kalori ya. Jadi kalau nak tambah lagi senang-senang, kita boleh ambil 1 gelas susu, mungkin 2 keping roti. Kita boleh letak sapuan sikit ya, mungkin boleh letak butter, lepas campur dengan salad atau dengan tomato salad kita boleh letak telur rebus dan sebagainya. Dia dapat satu snack sihat yang membekalkan kalori yang
cukup lah dan untuk padat menambah. nutrien kita padat tadi nutrien kan. juga Itu antara so contoh itu lah. antara contoh snack yang kita boleh berikan sebab dia kata nak snack malam Betul, snack waktu malam malam antara tu ni contoh pun lah. kita tak lah begitu sarankan nak ambil banyak-banyak sebab kita tak ada keperluan tenaga yang tinggi, kita dah berehat lepas tu nak tidur. Jadi kalau kita ambil snack yang terlalu tinggi, tenaga kita banyak, lambat kita tidur, bila kurang tidur stres bila stres nanti banyak pula naik masalah pula berat lagi kan. ya betul. So itu adalah Q&A yang pertama yang lah. pertama kita ada masa sikit lagi untuk kita pilih satu lagi soalan daripada kita punya viewers hari ni. Yang mana Kak Jun? Nak tengok apa pati kurma. So daripada Puan Sukaria Ahmad So Puan Sukaria Ahmad tanya, apa pendapat panel mengenai pengambilan pati kurma dan pil kalsium untuk ibu hamil? Boleh ke tak boleh nak ambil pati kurma dan juga pil kalsium kan? Okey, ni pati kurma buatan sendiri ke ataupun beli daripada kita tak pasti apa yang dimasukkan kan? So kalau kita beli dekat kedai, kita kena pastikan labelnya lah apa yang ada sebenarnya. Biasa kalau kita nak tahu apa kandungan utama produk yang dijual dekat pasaran tu, kita tengok ingredient ataupun bahan ramuan dia yang awal tu. Tengok 3 hingga 5 ramuan terawal. Kalau awal tu dia letak gula, lepas tu air, lepas tu benda lain tak dikenali, nombor 10 baru letak kurma. Ekstrak kurma ni di hujung kan? Di hujung sekali Kak Jun. Jadi itu kita tak boleh lah kata itu pati kurma, itu mungkin air gula dan ekstrak kurma saja. Benda-benda lain So dari situ kita boleh tengok kesesuaiannya lah sama ada kita nak masukkan tak. Tapi tadi kita sarankan pengambilan buah mengikut piramid Malaysia 2 sajian sehari Kalau untuk sajian kurma tu berapa butir sekali makan nak kira sebagai satu sajian? 1, 2 ke 3 pun dah. Okey, dah memadai. So kalau kita nak ambil dalam bentuk pati, kita pasti tak berapa ketul kurma yang kita makan dalam tu. Jadi kalau kita dah ambil berlebih sajian contoh kalau kita ada masalah kencing manis kita tak mau ambil buah banyak-banyak sebab kandungan gulanya tinggi dan pil kalsium pula. Pil kalsium. Adakah disarankan oleh doktor ataupun pegawai perubatan yang merawat ibu tu? Ada keperluan atau tidak? Ada keperluan atau tidak sebab jika kita tak perlukan sesuatu suplemen, jadi rugilah kalau kita ambil sebabnya tidak ada keperluan untuk tubuh kita. Jadi kalau kita boleh ambil daripada makanan kita ambil daripada makanan. Kita ambil daripada makanan. Melainkan kalau ibu tu didapati ada alahan lactose intolerance yang teruk dan tak boleh ambil langsung sumber susu, tenusu dan sebagainya. Apa-apa yang berperisa ke yang putih ke memang ibu tak boleh telan, ibu memang tak boleh terima, memang tak lalu. Dan doktor sarankan untuk ambil, boleh kita top up keperluan nutrien kita dalam bentuk pil lah Sebab kalau kita nak makan tahu tadi kan kalau kita nak ambil untuk 300 miligram kan. Keperluan kita kan 1000 miligram satu hari kan. 6 ketul baru dapat 300. Banyak nak kena makan kan. Jadi tak mampu. Jadi suplemen tu bergantung mengikut keperluan individu. Kalau individu tu perlu, boleh diambilkan mengikut saranan. Betul mengikut saranan. Kenapa kita sarankan mengikut saranan? Sebabnya bila kita ambil berdasarkan saranan, kita tahu berapa biji perlu ambil satu hari. So bila kita ambil akan ada pemantauan selepasnya. Itu yang paling penting. So kita perlu ambil jika ada saranan daripada pegawai perubatan lah ataupun individu yang lebih arif berkenaan dengan pil-pil semua kan. Dan kena ingat juga bila kita ambil pil kalsium tu, bila ada kalsium dia akan turut mengganggu kan yang lain, penyerapan. Betul. Kena tengok juga kita makan pil kalsium tu waktu bila, bersesuaian ke, mengganggu penyerapan zat besi pada certain masa. So ibu betul-betul kena take note lah, aware lah yang bersesuaian. Kalau hamil, kita diberikan temu janji, sila hadir. Jangan culas sebab kadang-kadang benda ni kita boleh bincang secara bersemuka dengan pegawai ataupun anggota kesihatan yang merawat kita. Kalau tak kita macam ni kita open secara general, nanti kan kita agak susah lah untuk tackle sebab dia perlu secara individu punya konsultasi So kita sempat lagi ke nak jawab ataupun mana yang kita tak sempat jawab, kita akan boleh terus email soalan, nanti akan ada admin kita akan yang email kepada soalan yang bertanya lah. So kita dah berada pada minit-minit terakhir Kak Jun kan daripada kita punya sesi webinar hari ini. So kita dah bersiaran selama 1 jam. Saya ucapkan ribuan terima kasih kan kepada audiens yang sudi meluangkan masa. Pukul 3 ni orang kata waktu-waktu mata dah nak tertutup kan. Dah terlelap. Tapi kita harapkan sebelum kita berakhir, kita recap sekali lagi Kak Jun apa HAMIL kita tu. Ya, betul. So H kita yang pertama ialah hanya ambil suplemen yang disarankan oleh pegawai perubatan. Lepas tu A kita ialah amalkan pemakanan seimbang mengikut konsep pinggan sihat Malaysia suku-suku separuh. M apa?
Dan kita makan lebih sayur dan buah. Pergi kepada I, ingat untuk minum susu. Dan yang terakhir L adalah lakukan senaman antenatal. So saya rasa link pendaftaran telah pun dibuka kan. So mana-mana audiens yang telah pun menyaksikan boleh isi link pendaftaran dengan tepat. Pastikan email anda tuan-tuan perempuan betul ejaannya. Huruf besar, huruf kecil tak dapat sertifikat tak sampai kepada tuan badan yang sepatutnya kan. Ya, betul. So untuk makluman semua hadiah kita akan berikan, nanti kita akan PM tepilah siapa sebenarnya pemenang kita pada petang ini. Ataupun kita dah ada untuk kita dah ada, boleh kita dikongsikan, tunjukkan siapa pemenang boleh kita hari ini. Admin, untuk kita- soalan kita tadi. Okey, ini ada kita dah pemenang kuis kita pada hari ini. So kuis yang pertama, soalan kita adalah pemenangnya Nabila Huda. Tahniah Puan kita ucapkan Puan Nabila Huda. Jawapan kita yang paling tepat adalah vitamin C. C. Betul. Okey, so kuis kita yang kedua Kak Jun. Okey, pemenang kuis kita yang kedua iaitu Puan Ayumi Alim ya. Jawapan dia kalsium ya. Okey, Betul. tahniah Puan diucapkan Ayumi. kepada Puan Nabila Huda dan Puan Ayumi ya, kerana menjawab soalan kita dengan cepat dan tepat. Tepat, itu yang paling penting Okey, kan. nantikan hadiah istimewa yang akan kami hantar ya. Hantar Okey, kita pilih alamat dan juga nama penuh semuanya. Betul. Okey, alright. So link pendaftaran tadi kita akan Buka sampai buka pukul 5 sahaja. Okey, 5 petang saja. Sila isi cepat-cepat siapa yang belum isi. So ada apa-apa yang Kak Jun untuk kata-kata terakhir? Okey, kita dah habis kan untuk sesi webinar pada petang ini ya. Saya harapkan ya perkongsian tips hamil kita ni dapat memberi manfaat lah kepada ibu-ibu yang sedang hamil ataupun pasangan yang sedang merancang untuk mendapat cahaya mata, jadi gambaran sikitlah kepada mereka ya. Dan diharapkan juga ya kalau ada apa-apa kekurangan ya kita mohon maaf lah ya. Ini kali pertama ya. So, dari pihak saya sendirilah sebagai saya sendiri wakil bersama Kak Jun hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaflah kalau ada apa-apa kekurangan daripada segi perkongsian kami. Sedikit sebanyak harapnya info tu sampailah ke hati-hati audiens yang mendengar So untuk itu kami tutup kita punya sesi webinar pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita jumpa Jumpa lagi dalam sesi webinar yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.